Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idi Zainabi Junaidi. Saya dari kelas IC 105DA dan saya akan membentangkan mengenai perbandingan penyata kewangan dari 3 institusi terpilih di Malaysia dan saya juga akan menganalisis daripada kajian tersebut. Jadi untuk bahagian perbandingan, saya akan membandingkan 3 institusi yang terpilih di Malaysia iaitu Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB, CIMB Islami dan juga Maybank Islami. Dan perbandingan ini akan dilihat dari tahun 2018, 2019 dan juga 2020. Untuk perbandingan, saya akan fokuskan kepada 3 aspek dalam penyata kewangan. Yang pertama adalah jumlah aset, yang kedua dari segi jumlah liability dan akhir sekali dari segi jumlah equity. Baik, kita pergi kepada aspek perbandingan yang pertama iaitu jumlah aset. Apakah itu jumlah aset? Jumlah aset merujuk kepada aset yang dimiliki oleh entiti yang mempunyai nilai ekonomi dan manfaat yang diperoleh pada masa akan datang. Dan jumlah aset ini akan dicatatkan dalam kunci kira-kira ataupun balance sheet satu firma. Aset terbagi kepada dua iaitu aset semasa dan juga aset jangka masa panjang. Aset semasa adalah aset yang dilikuidasi dalam masa 1 tahun, manakala aset jangka masa panjang adalah aset yang dilikuidasi lebih daripada 1 tahun. Apa maksud dilikuidasi? Dilikuidasi bermaksud tahap kemampuan satu aset itu ditukarkan menjadi wang tunai ataupun dijual dengan tunai. Jika tidak, aset tersebut akan dipanggil aset tidak cair ataupun aset aliquid. Grafik berikut menunjukkan jumlah aset tahunan bagi 3 institusi perbankan Islam di Malaysia iaitu BIMB, CIMB Islami dan juga Maybank Islami pada tahun 2018, 2019 dan juga 2020. Jumlah aset tahunan ini merangkumi aset semasa dan juga aset jangka masa panjang. Dan secara keseluruhannya kita dapat melihat Maybank Islami mempunyai nilai aset tahunan yang paling tinggi diikuti dengan CIMB dan akhir sekali adalah Bank Islam Malaysia Berhad. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengguna Maybank Islami jauh lebih tinggi berbanding dengan CIMB dan juga BIMB dan variasi dalam sistem perbankan mereka juga adalah jauh lebih banyak berbanding dengan CIMB dan juga BIMB, membuatkan Maybank Islami mempunyai nilai aset tahunan yang paling tinggi. Dan secara keseluruhannya kita dapat melihat bahawa berlaku peningkatan dalam setiap tahun pada ketiga-tiga institusi walaupun berlaku sedikit penurunan pada tahun 2019 untuk syarikat BIMB, namun syarikat tersebut berjaya membuat peningkatan pada tahun berikutnya iaitu tahun 2020. Jadi kesimpulannya, ketiga-tiga institusi perbankan Islam ini, BIMB, CIMB dan juga Maybank Islami mempunyai jumlah aset yang baik dan juga peningkatan jumlah aset dari setiap tahun iaitu daripada tahun 2018 dan sehingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahawa kemampuan satu syarikat ataupun firma itu dalam menghasilkan ataupun mengumpulkan aset mereka. Seterusnya kita pergi kepada aspek perbandingan yang kedua iaitu jumlah liability. Apakah itu liability? Liability adalah tanggungan ataupun hutang yang dibuat oleh perniagaan daripada orang lain. Dan liability terbagi kepada dua iaitu liability semasa dan juga liability jangka panjang. Liability semasa adalah tanggungan kewangan yang akan dibayar dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh kunci kira-kira itu dibuat, manakala liability jangka panjang tempoh pembayaran balik melebihi 10 tahun. Grafik berikut menunjukkan jumlah liability tahunan bagi 3 institusi perbankan Islam di Malaysia iaitu BIMB, CIMB dan juga Maybank Islami pada tahun 2018, 2019 dan juga 2020. Melalui grafik ini kita dapat lihat bahawa Maybank Islami mempunyai nilai liability tahunan yang paling tinggi berturut pada setiap tahun. Hal ini kerana jumlah aset mereka juga tinggi dan ikuti dengan liability mereka juga adalah tinggi, ikuti dengan CIMB dan juga BIMB. Dan secara keseluruhan kita dapat lihat bahawa jumlah liability meningkat dari tahun 2018 hingga 2020 oleh ketiga-tiga institusi perbankan Islam tersebut. Setiap syarikat tersebut membuat penambahbaikan, membaik pulih sistem mereka menjadi lebih baik. Oleh itu mereka memerlukan dana yang lebih daripada modal yang mereka yang sedia ada untuk menampung sistem mereka. Beralih kepada aspek perbandingan yang ketiga iaitu jumlah equity. Equity di sini merujuk kepada modal ataupun duit yang dilaburkan oleh rakan kongsi ataupun pemilik syarikat untuk memudahkan perniagaan. Equity juga merujuk kepada untung dan rugi dari perniagaan. Equity ini akan ditetapkan dalam bentuk peratus modal yang keluarkan oleh setiap rakan kongsi ataupun pemilik dalam satu perniagaan. Sekiranya untung itu akan dibahagikan mengikut peratus yang telah ditetapkan. Jadi grafik berikut menunjukkan jumlah equity tahunan bagi BIMB, CIMB dan juga Maybank Islami pada tahun 2018, 2019 dan juga 2020. Maybank Islami mempunyai equity yang paling tinggi ikuti dengan CIMB dan juga BIMB. Dan secara keseluruhannya ketiga-tiga institusi perbankan Islam ini jumlah equity-nya meningkat pada setiap tahun daripada tahun 2018 hingga tahun 2020. Seterusnya kita pergi kepada bahagian dapatan analisis dan juga perbincangan. Jadi untuk analisis saya akan menggunakan kaedah solvensi ataupun analisis nisbah solvensi untuk mengukur tahap kemampuan sesebuah institusi dalam meneruskan liability syarikat ataupun dalam arti kata mudahnya tahap kemampuan syarikat dalam melunaskan atau membayar hutangnya pada tempoh yang tertentu. Jadi kaedah solvensi ini mempunyai 3 cara peniraan nisbah. Yang pertama adalah nisbah hutang per aset, yang kedua adalah nisbah equity per aset dan nisbah hutang per equity. Jadi untuk nisbah hutang per aset, cara ini digunakan untuk mengukur jumlah hutang syarikat ataupun jumlah aset yang dimiliki oleh pemberi pinjaman. Okey, jadi pengiraan tersebut menggunakan persamaan jumlah liability per dengan jumlah aset bagi dengan jumlah aset. Jadi nilai nisbah yang harus diperoleh haruslah kurang daripada nilai 1. Sekiranya nilai nisbah bersama dengan 1, bermakna nilai hutang dan aset adalah sama, jadikan nilai equity bersama dengan kosong. Walaupun jika nilai nisbah melebihi daripada 1, bermakna institusi tersebut adalah tidak solvent. Contoh berikut menunjukkan keputusan nilai nisbah perhutang bagi BIMB, CIMB Islami dan juga Maybank Islami pada tahun 2020. Jadual ini menunjukkan ketiga-tiga institusi ini memperoleh nilai kurang daripada 1, bermakna
mereka mampu menguruskan liability ataupun hutang mereka pada tempoh yang ditentukan tanpa budi. Seterusnya kita pergi pada nisbah equity per aset. Jadi cara ini digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan dan keuntungan bersih oleh equity pemilik. Jadi persamaan yang digunakan adalah jumlah equity bahagi dengan jumlah aset. Nilai nisbah yang dikehendaki hendaklah besar atau bersamaan dengan 1. Jika nilai nisbah bersamaan 1, maka jumlah aset dan equity akan sama dan jumlah liability adalah sifar. Namun sekiranya nilai nisbah adalah negatif, menunjukkan bahawa institusi tersebut tidak sama. Jadual berikut menunjukkan nisbah equity per aset bagi BIMB, CIMB Islamic dan juga Maybank Islamic pada tahun 2020. Jadi keputusan menunjukkan ketiga institusi perbankan Islam tersebut adalah solvent. Seterusnya adalah nisbah hutang per equity. Jadi cara ini digunakan untuk mengukur nisbah modal pinjaman ataupun hutang kepada nilai saham syarikat ataupun equity pemilik syarikat tersebut. Jadi nilai nisbah yang dikehendaki hendaklah lebih rendah daripada 1. Sekiranya nilai nisbah bersama dengan 1, maka jumlah pembiayaan yang diberikan ataupun modal dan juga jumlah equity adalah sama. Sekiranya modal dan equity sama, syarikat tersebut tidak akan untung lah. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.